Salam sejahtera dan salam mesra. Yang saya hormati Guru Besar Sekolah Kebangsaan Lutong, Cikgu Safi bin Haji Said. Barisan guru yang penuh berintegriti, kompeten kepimpinan pengawas sekolah yang segak menerjui kredibiliti, seterusnya rakan-rakan pelajar tonggak aspirasi ini. Hari ini, saya ingin mengajak anda semua untuk sama-sama kita percaya bahawa pembentukan tausiah bermula dari rumah. Saudara dan saudari, pembentukan tausiah ialah satu proses mendidik ahlak golongan muda, manakala fasa tanggungjawab bersama merujuk kepada peranan yang dapat kita mainkan dalam hal ini. Tuntasnya, pembentukan tausiah bermula dari rumah, menuntut ahli keluarga terutama ibu bapa untuk berbicara dari hati ke hati tentang harga yang perlu diberi dalam memastikan kesyumulan golongan muda yang akan menerjui tampuk pemerintahan negara nanti. Justru saya telah ceritakan pidato ini kepada 3 komponen utama. Yang pertama ialah pembentukan tausiah dari rumah bermula dengan pengalaman nilai murni ibu bapa. Kedua, pembentukan tausiah dari rumah bermula dengan didikan agama. Dan yang ketiga, kawalan media massa daripada ahli keluarga. Bermula dengan komponen pidato kita yang pertama, pembentukan tausiah dari rumah bermula dengan pengalaman nilai murni ibu bapa. Pujangga Melayu ada berpesan, tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuh budi runtuhlah bangsa. Dalam kita mengajar mentaliti kelas pertama, nilai-nilai murni adalah pelengkapnya, ibarat isi dengan kuku, irama dengan lagu, cinta dengan rindu. Maka demi mengubah mentaliti masyarakat agar menjiwai nilai-nilai murni, subjek sivik dan kewarganegaraan kita mantapkan. Kempen budi bahasa kita jayakan. Budaya integriti kita amalkan, bahkan penghinaan tausiah kita pergiatkan di semua institusi pendidikan. Semuanya atas kesedaran bahawa apalah gunanya ketinggian akal fikir manusia tanpa keluhuran budi dan bahasa. Maka sebagai tunjang utama di rumah, ibu bapa perlu menjadi teladan yang baik kepada anak-anak. Ibu bapa patut mengamalkan amalan murni supaya dapat mempengaruhi anak untuk turut berbuat demikian. Tidak dapat dinafikan bahawa ibu bapa merupakan orang yang dipercayai anak-anak. Segala tindak tanduk serta amalan ibu bapa akan dicontohi anak sejak kecil lagi. Pendek kata, ibu bapa lah idola anak-anak. Jadi, ibu bapa yang mengamalkan berbagai tabiat buruk seperti merokok, berjudi, berbohong, curi dan mengutuk rakan sekerja patut menghentikan tabiat buruk tersebut. Hal ini demikian kerana kemana tumpahnya buah jika tidak ke nasi. Anak-anak akan meniru perbuatan ibu bapa mereka. Sememangnya ibu bapa yang tidak berhak mendisiplin anak yang merokok dan mewarnakan rambut, sedangkan diri sendiri juga berbuat demikian. Anak-anak juga tidak akan mempercayai serta menghormati ibu bapa seperti yang dinyatakan di atas. Justru ibu bapa harus menjadi contoh yang baik kepada anak-anak supaya mereka dapat membesar menjadi orang berguna dan mengamalkan nilai-nilai murni yang ditunjukkan oleh ibu bapa. Dihormati, beralih kepada komponen pidato saya yang kedua, pembentukan tausiah dari rumah bermula dengan didikan agama. Abdullah Nasir Ulwan dalam bukunya Mendidik Anak-anak dalam Islam pula menekankan bahawa pembentukan pribadi anak-anak perlu ditunjangi dengan mendidik keimanan. Lantas apa tunggu lagi? Kita lengkapkan anak-anak dengan ilmu ukrawih supaya ilmu ini dapat menjadi bating, rumah yang berakhlak daripada menyeleweng agar mereka dapat membedakan antara yang baik maupun yang jelek, antara yang manfaat maupun yang mudarat. Ahli keluarga, terutama ibu bapa, patut memberikan didikan agama kepada anak-anak sebagai contohnya membawa anak-anak ke masjid untuk bersembahyang bersama-sama. Dengan itu, anak-anak sedar akan kewajipan diri mendapatkan nilai-nilai murni termasuk mentaati perintah negara. Walaupun sukar, anak-anak juga berjasa berhadapan dengan godaan dan cabaran globalisasi. Mudah-mudahan mereka dapat mengawal diri dan tidak mudah terbunuh dengan gejala negatif seperti memeras ugut, merokok, dan mencuri. Apabila anak-anak mendalami ajaran kita berdasarkan agama masing-masing, mereka mendapat panduan hidup yang baik serta berusaha mengamalkan nilai-nilai murni kerana sedar bahawa kesudahan yang baik menanti diri mereka. Oleh sebab itu, ibu bapa perlu menerapkan didikan agama dalam hati anak-anak sejak mereka kecil lagi kerana meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Tambahan pula, mendidik agama akan menjadi garis pandu kepada mereka agar membesar sebagai insan bijaksana dan beretika.
Sidang pendengar yang dekat di hati, kita beranjak pula ke prima kata saya yang ketiga dan yang terakhir iaitu kawalan media massa daripada ahli keluarga. Seandainya kita teliti realiti hari ini, remaja menjadi liar kerana mereka disogokkan dengan pelbagai filem dari dalam maupun luar negara yang berunsurkan keganasan, pergaulan bebas dan lucah. Siapa peduli dengan nilai-nilai murni sejagat? Siapa peduli dengan budaya timur yang kita junjung dari abad ke abad? Siapa kisah kalau sasiah remaja semakin tenat? Persetakan saja Seksyen 5 Akta Penapisan Filem 2002, kita terbitkan filem yang menjulang budaya Bohsia. Yang mudah hadirin, ahli keluarga di rumah perlu mengawal tontonan filem yang bertentangan dengan kesopanan awam dan tidak berlandaskan nilai moral. Sekatan akses internet perlu dilakukan oleh ibu bapa bagi mengelakkan anak-anak melayari laman sesawang yang membawa kepada filem-filem durjana. Ingatlah hadirin, manusia tidak akan mati dengan hanya hiburan. Namun manusia mungkin binasa andainya hiburan itu menguntungkan akhlak dari sasiah yang menjadi tonggak utama pembentukan diri seseorang manusia. Ya hadirin sekalian, secara tuntasnya tanggungjawab dalam membentuk sasiah bermula dari rumah melalui pengalaman nilai murni ibu bapa, didikan agama dan kawalan media massa daripada ahli keluarga. Apabila kesemua ramuan ini mampu kita adun bersama-sama, pasti kita mampu membentuk komuniti muda yang syumul dalam semua aspek kehidupan. Benarlah bahawa pembentukan sasiah dari rumah. Sekian, terima kasih.